Okey So B, jumlah jarak dilalui oleh Zara dalam 2 saat pertama. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, saya nak awak salin rumus ni tau. Rumus ni. Ni macam kita punya pegangan lah. Saya nak tulis kat mana pun tak tahu sebab saya dah pakai tempat. Okey, ni tengok Awak tengok ni tau. Kalau kita pakai tulis dia punya ayat dia jarak N saat yang pertama, kita pakai rumus ni. S T N. Okay, maksud T tu time lah. N tu berapa lah. 2 saat ke 3 saat lah. Okay. So, ulang balik. S tu sesaran. T tu time. Saat. N tu berapa saat. Contohnya ST 2. Maksudnya sesaran dalam masa yang kedua lah. N tu 2 saat yang pertama. Kalau 3 saat yang pertama. Tu maksud N tu lah. N tu kita boleh bubuh bilangan nombor lah. Ataupun berapa saat lah. Okay. Satu lagi ayat yang kedua. Dia ada 2 je. Satu lagi. Kalau awak nampak ayat ni. Jarak pada saat ke N. Okey. Jarak pada saat N. Maksud masa dia jarak 5. Jarak ke 5. Masa dia 5 saat. Jarak dia berapa? Okey, itu maksud dia. Jadi kita pakai SN tolak SN tolak 1. Kalau 5, 5 tolak 4. Kalau 6, 6 tolak 5. Macam itulah dia buang 1. Okey, saya nak awak tengok yang ni dulu. Bukan apa. Nanti kita ada soalan. Yang inilah kita punya pegangan kita lah. Panduan. Ini yang penting panduan ni semua. Dia ada beza dia. Nanti saya akan tunjuk. Kalau okey tolong raise your hand. Kali ni bolehlah raise your hand. Okey, thank you. Jadi saya teruskan. Kita pergi pada soalan tadi. Ni soalan dia. Jumlah jarak yang dilalui oleh Zara dalam 2 saat pertama. Okey. Jadi, kita nak jawab soalan ni. Kita kena tengok ayat dia lah. Jumlah jarak yang dilalui oleh Zara dalam 2 saat pertama. Okey, jadi kita boleh agak macam ni lebih kurang lah. First kali, kalau saya tulis ini kata andaian saya lah, andaian. Ni andaian saya. Kalau T sama dengan kosong, okey, kalau T sama dengan kosong, S jadi apa? S jadi kosong lah sebab part jarak kosong tambah T pun jadi kosong kan. Maknanya kita boleh kata, kalau saya lukis dekat sini, satu garis, bila ni kosong, sesaran kosong lah tempat O. Jadi T sama dengan kosong kat sini lah. Dia start kat situ. Kata saya bubuh T1 ataupun saat yang pertama kan. Jadi berapa jawapan dia kalau saya masuk 1? 4 kali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi S jadi 5. Betul tak? Saya dapat ni. Saya masuk ni. T1 ni ke dalam ni. Rumus tu. Sebab rumus tu dia bagi kan. Jadi saya masuk T1 lah. 4 kali 1, 4. Tambah 3 kuasa 2 tu bukan 3. 1 lah. 1 kuasa 2, 1. 4 tambah 1 jadi 5. Okey, saya akan masuk dalam rumus ni. Sebenarnya bukan rumus tu. Ini rumus ni. Atas ni. Okey, jadi bila kita T1, saat yang pertama lah. Jadi jarak dia jadi 5. Tu kita kena faham tu lah. 5 meter lah. Boleh faham tu kan? Lepas tu, dia tanya kita T2 sebab dia kata jumlah jarak dilalui oleh Zara dalam 2 saat pertama. Kata pergi yang ke 2 saat pula. Masuklah T2. Dari tu, kalau saya masuk T2 jadi berapa? 4 kali 2, 8. 10. 4. Bukan. 8 tambah 4, 12 lah. 12. 12 kan? Okey, 12 meter. Maknanya kalau saya pergi dekat, saya teruskan lagi,
dia akan jadi T saya terus macam ni. T2. Saat yang kedua sini akan jadi 12 lah. Okey. Jadi jumlah jarak yang dilalui. Awak tengok ayat dia. Jumlah jarak yang dilalui atau jumlah jarak dilalui oleh zarah dalam 2 saat pertama. So awak agak dia pergi berapa meter? 2 saat pertama tu. 12. 12. Jadi sebenarnya jawapan dia 12 lah. Jumlah jarak tu. Sebab ni kita boleh nampak sebab mudah sebab dia tak patah balik apa semua kan. Jadi jumlah jarak. Yang mudah dulu lah ni. Jumlah jarak 12 meter. Okey. Boleh lah. Ni jawapan je lah. Ni soalan yang simple. Tapi soalan simple ni pun selalunya soalan yang macam ni pun ada selalu keluar juga. Okey. Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah dalam 2 saat pertama. Jadi yang ni kita mudah lihat pada graf ataupun graf garis tu lah. Kita boleh nampak terus pergerakan dia berapa jarak dia. Soalan tanya jarak tu. Okey, soalan yang ketiga dia tanya, katalah saya letak lagi satu soalan. C. Okey. Sekarang ni soalan lain jumlah jarak kan. Sekarang ni dalam saat ketiga. Dalam saat ketiga ataupun jarak jugalah. Saya padam sikit lah. Bagi perbetul ayat dia. Dalam saat ketiga ataupun jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui dalam saat ketiga. Jarak yang dilalui oleh zarah. Dalam saat ketiga. Macam tu. Boleh faham lah soalan dia? Soalan C, cari jarak yang dilalui oleh zarah dalam saat ketiga. Dalam saat ketiga tu. Okey, jadi macam ni Dia soalan-soalan macam ni lah. Okey, ni soalan dekat atas. Saya harap awak nampak. Okey. Saya boleh jawapan dia. Dalam, ni ikut yang tadi lah. Dalam saat ketiga bermaksud. Apa maksud dia? Bermaksud ST sama dengan 2 ke ST 3. Okey, kenapa nanti saya tunjuk lah. Saya akan lukis dia punya graf. Maksudnya, kenapa saya pilih ni? Okay, kata saya lukis graf ni. Graf garis. Okey, ni kosong. Tadi kita buat T2 kan? Masa saya buat ni T2. T sama dengan 2. Tadi kita pergi T2. Kita tahu dia pergi sini 12. 12 meter. Betul tak? Ni sama dengan atas ni. Betul. Kan? T2 12. Soalan tanya dalam saat ketiga. Katalah kita kena cari T3 pula ni. Ni katalah kat mana-mana. Katalah sinilah T3 kita ni. T3 kat sini kan. Ni T2, ni T3. Jadi jawapan kita tahu kat mana? Dalam saat ketiga tu maksudnya kat sini jawapan kita. Pakai pen merah pula. Bertebal sikit. Kat sini. Tu masuk dalam saat ketiga. Faham tak? Saya semua nak bagi tahu apa maksud dalam saat ketiga, jumlah jarak kan. Jadi dalam saat ketiga, dia tadi soalan tanya jumlah jarak yang dilalui oleh zarah dalam 2 saat pertama. Jumlah jarak tu daripada mula sampai 2 saat. Semua sekali ni 12. Okey. Tapi soalan yang seterusnya, jarak yang dilalui oleh zarah dalam saat ketiga. Apa maksud dalam saat ketiga? Dalam saat ketiga maknanya saat ketiga ni lah. Tapi kita kena tolak. Kita kena dapatkan kat yang merah ni. Sinilah dalam saat ketiga. Maknanya awak kena carilah panjang sini berapa dulu. Lepas tu tolak sini. Tolak sini. Tolak yang saya highlight tu. Okey, jadi awak gantikan T3 tu. Awak cari, awak masukkan T3 ke dalam persamaan. Maknanya kalau awak masuk T sama dengan 3. Jadi S awak akan berapa? 21. Berapa? 21. Okey, 21 meter. Jadi sini akan 21. Okey, tadi sini 12 kan? Jadi sini berapa? Maka dalam saat ketiga, tu saya kata tadi, ni maksud ni ST3 tolak ST2. Maknanya awak kena buat
21 tolak dengan 12. So jawapan dia 9 meter. Macam mana sebab ni? Yang penting ayat tu awak kena faham. Dalam saat ketiga bermaksud ni, kat sini. Awak ambil yang 3 tolak 2 tu saya sebut tadi. Rumus saya tadi kat sini saya sebut. Awak kena tolak ni. Kalau 5, 5 tolak 4. Kalau 6, 6 tolak 5. Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Saya harap awak okey lah sebab yelah. Buat masa sekarang ni yang mudah lah. Tajuk ni perjalanan dia jauh lagi kan. Kita ada velocity, SVA. Kita ada velocity, kita ada acceleration. Kita kena belajar sesaran. Kita ada hal laju dan kita ada accelerate. Kita kena belajar tiga-tiga lah. Secara ringkas dia kita belajar SVA. S ni displacement ataupun sesaran lah. S tu sesaran. Okey. Lepas tu dia nak pergi, kalau dia bagi satu pesawat main kat sini, nak dapatkan velocity ataupun hal laju, kita kena bezakan. Ni kita pergi sini, kita kena di S per dt. Okey, lepas tu pergi belah sini, nak dapatkan A, accelerate pecutan. Kita bezakan pula hal laju ni. Bezakan V. So dia akan jadi dV per dt. Macam itulah. Lepas tu kalau nak patah balik, kita kamirkan. Patah balik, kita kamirkan. Kalau soalan dia bagi A je, accelerate dia. Tapi persamaan tu dia bagi acceleration tu, dia bagi persamaan A je. Jadi nak dapatkan sesaran, awak kena kamir patah balik. Kami kan dapat velocity dulu. Kami kan bersemula 2 kali kami baru dapat sesaran. Macam itulah dia main SVA ni. Dan so awak kena hafal dia punya nanti saya akan pergilah pada soalan-soalan yang akan datang lah. Hari ni kita belajar satu je dulu, iaitu sesaran. Okey, katalah saya bagi satu soalan lagi. Satu zarah, ni besar sikit. Satu zarah bergerak sepanjang garis lurus melalui, awak kena boleh buat ni sebab sekejap lagi saya bagi kerja rumah. Senang saya bagi kerja rumah sekejap lagi. Satu titik tetap. Cuba fahamlah cakap mana yang boleh. Okey, sesaran S meter. SM tu S meter lah. Saya tak faham pula. S meter. Dari O diberi S sama dengan 2T² tolak 4T, di mana sekarang ni awak nampak smooth tak? Ke okey lah kan? Okey, sir. Okey je, cuma Okey lambat je, sikit. cikgu. Lambat sikit tak apa, tapi dia tak kacau lah. Dia tak stuck apa semua. Tak. Di mana Tak. T ialah, di mana T ialah masa lah kan? T masa lah dalam saat. Selepas melalui titik O, carikan. Carikan apa? Okay. First kali A, sesaran zarah selepas 5 saat. Ni macam soalan tadi. Cuba buat dulu. Jawapan dia apa? Tiga puluh 30 je tu. Betul berarti. Yang betul Aida. So jawapan dia 30. Macam mana awak dapat? Awak gantikan dalam yang dia 5 bagi ni. S tu. Awak gantikan 5 ni. Masuk dia ke dalam ni T. So awak akan dapat
S lah. Okey, S awak akan jadi 2, 5 kuasa 2 tolak 4, 5. Jadi S sama dengan 25 kali 2, 25 kali 2 tolak 20, 30 meter. Okey boleh? Yang lain tu okey? Okey, ya, tolong angkat tangan lah. Alright, ni yang senang lah kan? Sasaran dia nak yang ni je. Baik, soalan yang kedua, B. Katalah dia tanya masa, carikan masa. Carikan masa apabila zarah berada 16 meter ke kanan. Titik O. Ke kanan titik O. Dia kata carikan masa apabila zarah berada 16 meter ke kanan. Jadi saya ulang balik apa yang tadi. Kalau dia duduk belah kanan maksudnya dia positif lah. 16 tu adalah positif. Kalau dia kata apabila zarah berada 16 meter ke kiri, maknanya 16 itu adalah negatif 16. Jadi kita boleh kata bahawa ni maksud ni adalah dia bagi dekat kita nilai sesaran. Dia bagi tahu kita nilai sesaran. Maknanya kita boleh tulis ni sesaran sebenarnya adalah 16. Tapi 16 tu positif sebab dia berada di belah kanan. Kalau dia tulis itu negatif 16, maknanya zarah itu berada di zarah berada negatif 16, maksudnya awak boleh tulis itu zarah sama dengan negatif 16 ataupun zarah tu berada di kiri lah. Okey. Okey, macam saya kata tadi lah, kalau dia zarah berada di titik dia balik kosong, titik O, dia kosong. So dia sekarang dia bergerak ke kanan 16. Jadi sasaran dia pergi sampai 16. Jadi kita boleh pakai rumus ni sebab dia soalan dia tanya masa. Okey, soalan tanya masa tak ada masalah lah. Jadi kita pakai je rumus ni tu balik. Rumus dia adalah tadi S sama dengan 2T square tolak 4T. Sebab dia bagi S ni 16, kita boleh ganti sini lah. S ni jadi 16. Okey, jadi saya boleh tukar ataupun saya tulis balik lah. Saya tulis balik. Jadi 2T square tolak 4T sama dengan 16. Tolong raise your hand kalau okey. Okey, terima kasih. Jadi katalah saya jadikan dia kuadratik biasa sebab saya nak cari nilai T kan. Soalan T tu adalah time. Time tu adalah soalan tanya ni, masa. Jadi saya tulis balik 2T square tolak 4T tolak 16 sama dengan kosong. Jadi saya jadikan dia kuadratik. Macam biasalah kita buat dia jadi nak cari muk-muk, tapi awak boleh bahagi dua dululah supaya dia lebih ringan ataupun bukan ringan lah, simplest. Ringan pula dah. Bagi dua. Okey. Paling ringkas. Ya, ringkas. So, awak akan dapat T square tolak 2T tolak 8 sama dengan kosong. Jadi, awak boleh buat sebagai kuadratik masuk dalam kalkulator. Tekanlah mod apa semua tu. Dapat apa? Dengan negatif 2. 4 negatif 2. Awak akan dapat T sama dengan 4. Satu lagi T sama dengan T2. Jadi, awak boleh sini. T tolak 4. T tambah 2. Okey. Jadi, apa jawapan awak sebenarnya? 4. Sebab Masa tak boleh negatif. Okey, sebab masa tak boleh negatif. Jadi, maka T sama dengan 4. Jadi, soalan tanya tadi kan, cari masa bila zarah berada 16 meter ke kanan. Dia dah ke kanan maknanya maksudnya 4 saat lah. Okey, tu maksud dia. Okey, soalan C. Saya nak tanya lagi apa. Okey, katalah saya tanya di mana T adalah masa. Okey, katalah soalan yang ketiga saya tanya. Soalan C. Saya tanya masa. Cari masa lagi. Cari masa apabila zarah melalui titik O semula. Apabila zarah melalui titik O semula.
Jadi soalan dia adalah apa maksud dia? Apakah maksud cari masa apabila zarah tu melalui titik O semula? Dia patah balik. Dia patah balik Dia berpatah balik tu maksudnya apa? Apa jadi pada dia suruh cari masa. Soalan dia apa jadi pada sasaran kita? Negatif. Negatif. Salah. Tambah balik lah apa yang lalu tadi. Bukan Apa dia Auni? Kosong. Ya. Kalau ingat balik ayat ni tadi. Nampak tak? Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu? Adik. Saya tengah tunjuk nota. Nampak. Nampak? Okey. Jadi yang ni kan. Sesaran positif menunjukkan zarah tu berada di sebelah kanan. Ni soalan B tadi. Okey. Sekarang ni sesaran kita sama S sama dengan kosong. Menunjukkan zarah berada di titik. Dia patah balik. Ni. Sesaran dia sifar. Ni yang kita buat sekarang. Yang saya highlight tu. Menunjukkan zarah berada di titik O. Maksudnya dia patah balik tempat asal. Bila dia duduk di tempat asal, sesaran kita menjadi kosong. Tolong ingat ni. Okey, sebab itulah soalan tu ditanya macam tu. Okey, masa apabila zarah berada 16 meter ke kanan, tak ada masalah lah. S sama dengan 16. Bila sekarang ni zarah berada melalui titik O semula, maksudnya apa? Saya nak tulis S sama dengan apa sekarang? kosong. S sama dengan kosong. Macam Auni cakap tadi. S sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Jadi bila S sama dengan kosong, awak ambil balik rumus tadi. 2T square tolak 4T apa semua tu. Sebab S sama dengan kosong kan. Jadi awak boleh 2T square tolak 4T. Awak boleh kosong lah. Sesaran dia kosong. Jadi selesaikan je lah. Awak faktorkan 2T ni sebab sini ada T. T tolak 2 lah. Sama dengan kosong. Okey, jadi dekat sini kita boleh selesaikan lah. Satu lagi 2T sama dengan kosong. Satu lagi T tolak 2 sama dengan kosong. So, sini akan jadi T sama dengan kosong. Sini akan jadi T sama dengan 2. 1 kosong, 1 2. Jadi yang mana jawapan dia? Memang kita ada dua jawapan. Awak ingat tak? T kosong ni maksudnya masa dia start tadi, mula tadi. Maksudnya dia patah balik masa saat yang kedua. Okey, maka T2 lah jawapan dia. T2 dia melalui patah balik. T kosong tu masa dia start tadi. Boleh? Tolong angkat tangan. Okey, sekarang ni saya nak pergi tengok satu soalan dekat buku teks. Dan tengok tak. Sebab saya nak suruh buat kan. Saya kenalah menyantuni soalan tu. Nak suruh buat, kita kena santunkan soalan tu dulu. Mana soalannya? 81. Okey, jadi problem soalan ni tak ada problem sangat. Cuma saya takut awak tak boleh buat bukan pasal apa. Sebab soalan nombor 1 tak ada masalah, dia bagi S sesaran. Soalan yang kedua dia bagi V. Soalan ketiga dia bagi A. Jadi saya harap tapi awak jangan risau. Awak tak perlu tukar pun. Saya nak awak buat 3 soalan ni. Saya nak buat briefing je macam mana awak nak buat. Okey. Soalan yang 1, 2, 3 ni walaupun dia bagi benda yang berbeza. Dia bagi yang pertama nombor 1 dia bagi tentang sesaran yang kita buat tadi. Soalan nombor 2 dia bagi tentang V ataupun kita kata velocity ataupun bahasa Melayu dia hal laju. Yang ketiga dia bagi A, acceleration ataupun pecutan. Tetapi benda yang kita buat sama saja. Apa yang kita buat, dia tak kena tunjuk ke Ke saya nak kena tunjuk nombor 2? Saya tunjuk nombor 2 lah kot. Sekejap lagi awak tak boleh buat langsung pula kan.
Okey, katalah saya tunjuk nombor 2. Nombor 2 ni nak tak mana saya nak conteng ni. Sekejap, saya tengah cari tempat. Apa. Katalah saya tunjuk nombor 2 dulu, tapi saya tempat tak ada. Sekejap. Saya tunjuk secara ringkas dia. So, okay, saya baca soalan. Awak tengok kat buku teks awak nombor 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Lajunya V. Diberi oleh V sama dengan T square tolak 8T tambah 7 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Okey, soalan dia cari laju seketika dalam meter square per second tu, zarah itu apabila T sama 3. Ni tak ada masalah, awak masuk je T sama dengan 3 ke dalam persamaan. Sebab laju seketika tu maksudnya masa tu. Okey. Cari laju masa tu. Cari laju seketika bila zarah tu berada, maksudnya masa T dia sama dengan 3, saat yang ketiga, laju dia berapa? Tu soalan mudah dia lah. Okey, maksudnya awak ambil T sama dengan 3, awak masuk ni, kan? T ketiga ni masuklah ke dalam, tambahnya, masuklah ke dalam ni, dapat terus V. Boleh faham tu? Saya tak tunjuk lah, saya briefing je. Boleh? Okey, jadi sekarang ni, katalah soalan yang ketiga B ni, hitung nilai-nilai T. Ni ayat yang penting ni. Nilai-nilai T menunjukkan bahawa T tu ada lebih daripada 1 lah. Selalunya 2 lah. Okey, selalunya bila lebih daripada 1, ingat dalam kepala. Soalan bila hitung nilai-nilai dia nak lebih daripada 1, selalunya ini adalah kuadratik. Kan kita akan dapat 2 nilai kan bila kita selesaikan kuadratik. Jadi dalam saat, hitung nilai T dalam saat masa lah. Apabila zarah itu berhenti seketika. Ni poin penting. Apa maksud? Apa jadi pada V ataupun laju bila dia berhenti? Kosong. Ya, di sini adalah V sama dengan kosong. Okay, ni memang sama dengan fizik lah kot. V sama dengan kosong. Ataupun make modern pun ada, kita belajar tahun lepas kot. Tapi kita tak belajar laju, kita belajar laju je. Laju, jarak, bagi masa apa semua tu kan. Ya. Okay. Jadi apabila zarah tu berhenti seketika, V sama kosong. Maknanya awak bagi V ni kosong. Ni persamaan kita. Okay, persamaan kita ni. Kenapa pemadam saya tak berfungsi? Berfunction. Tak berfunction. Okey. Baik, sekarang ni bila dia kata zarah itu berhenti seketika, V sama dengan kosong. Jadi V ni awak bagi dia kosong lah, awak selesaikan T. Awak buat macam dia kuadratik lah. Itu je. Boleh kan? InsyaAllah boleh. Okey, sekarang soalan yang ketiga, C. Soalan C. Tentukan julat nilai T dalam saat apabila zarah bergerak ke kiri. Bila zarah bergerak ke kiri, ke kanan, V sama lebih besar kosong. V, yang ni dia berhenti. Kalau dia jalan, jadi V lebih besar kosong. Bila dia bergerak ke kiri, V lebih kecil daripada kosong. Okey. Jadi dengan benda yang sama awak buat, cuma awak bentuk dalam kuadratik. Awak tulis balik persamaan T square tolak 8T tambah 7. Tapi awak buat kuadratik. Selesaikan juga. Selesai sampai awak dapat T ada 2 nilai. Sebab soalan minta julat. So jawapan awak pun julat ni satu kita bentuk julat. Jawapan akhir awak pun dalam bentuk julat. Boleh faham tu? Faham, Ni macam cikgu. okey, ni saya bagi briefing. Awak kena buat soalan ni. Saya bagi briefing je. Kalau awak ada masalah, dia awak bagi tahu saya. Okey. Soalan yang ketiga, dia ada kaitan dengan A. Okey. A ni adalah acceleration ataupun pecutan. Awak boleh tengok nota dia balik lah. Saya nak masuk tadi, saya takut tak dan sebab ada masalah. Ni ada nota-nota pecutan apa semua ni. Sama je ni semua nota buku teks. Ada sikit je ni laju. Ni pecutan. So nak jawab, awak kena tengok nota ni tadi. Pecutan negatif, pecutan positif. Bila pecutan kosong tu menunjukkan nilai minimum atau maksimum lah. Okay, kalau awak ingat kita belajar dalam pembezaan nilai minimum maksimum tu bila dia graf kita dia duduk atas macam tu. Ni maksimum. Ni minimum. Okay. Jadi kita nak jawab pun base yang itulah. Okay, kita try jawab nombor 3 ni. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus
dan melalui satu titik tetap O. Pecutannya di A meter per second square diberi oleh A sama dengan 8 tolak 4 T. Pasal tu. Menguap dah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Sudah. Ya Allah. Pasal apa tu? Hari cikgu. Air tumpah ke apa? Turn on mic. Terkejut saya. Okey. So, A adalah pecutan. A sama dengan 8 tolak 4 T dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas melalui kosong ataupun O. A, cari pecutan seketika. Cari pecutan masa tu. Macam ni soalan biasa lah. Awak masukkan T sama dengan 4, masuk je ke dalam ni. Dapat jawapan. Okay, soalan A tak ada masalah. Hitung masa dalam saat bila laju zarah ialah maksimum. Ni saya kata tadi ni, kita kena faham maksud maksimum dan minimum. Bila ada nilai maksimum atau minimum, A kita sama dengan kosong. Itu je. Okay, ni poin penting awak kena hafal. Yang tadi tu, bila berhenti, V sama dengan kosong. Untuk sesaran tadi, bila dia patah balik tempat asal dia, S sama dengan kosong. Tolong hafal sama dengan saya. S, sesaran, bila dia patah balik tempat asal, S sama dengan kosong. Tapi untuk hal laju, bila dia berhenti seketika, dia berhenti saja, V sama dengan kosong. Untuk pecutan pula, bila dia mencapai satu tahap minimum atau maksimum, A sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Jadi bila kita tahu A sama dengan kosong, awak gantilah kosong ke A sini. Jadi awak dapatkan nilai T. Boleh lah. Tapi ayat yang terakhir, soalan C, tentukan julat. Julat ni maksudnya sama ada tanda ni ataupun tanda ni lah kita letak. Okey. Tapi apabila hal laju zarah itu menokok. Ayat dia menokok. Ataupun kita kata hal laju bertambah lah. Menokok tu bertambah. Bertambah inilah. Okey, boleh faham kita pakai ayat tu. Kalau dia kata hal laju zarah itu menyusut. Ini mengurang lah. Menokok tu bertambah. So lebih besar. Boleh faham tu? Boleh. Jadi kita buat benda yang sama. Maknanya awak buat tolak 8 tolak 4 T. So awak boleh yang sebab kita pakai ni menokok. So dia lebih besar daripada kosong. Selesaikan je lah. So dapat jawapan. Awak akan dapat dalam bentuk julat lah. Sebab kita ada tanda ni. Okey, jadi ni briefing. Saya minta awak buat nombor 1, 2, 3 ni lah. 1, 2, 3. Okey. Dalam YouTube banyak cikgu-cikgu ajar soalan ni. Latihan kediri 8.1 ni. Okey, jadi awak boleh sambil-sambil tu tengok jugalah. Sebenarnya saya nak ajar 8.2 ni tapi tak sempat untuk hari ni. Sebenarnya apa yang saya ajar 8.2 ni sebenarnya sama yang saya ajar awal-awal tadi. Dalam tempoh masa dari T sampai 6, tu zarah tu bergerak. Okey, kalau 2 saat yang pertama, saya ingat awak boleh buat kot. Cubalah dulu. Tak betul, tak apalah kita betul lah. Sebab saya ajar based on contoh yang saya bagi tadi. Contoh yang saya tulis tadi. Tu contoh kat sini kan. Jadi, ni kat sini dia bagi soalan yang sama lah. Dalam tempoh tu, 0 sampai 4. Dari T sampai T6. Jadi, 2 saat pertama ni, apa kita nak pakai? 9 saat pertama ni, apa kita nak pakai? Okey, yang ni pun sama. Ada banyak cikgu buat contoh dalam YouTube. Nanti saya boleh share lah dia punya ni. Jadi saya minta awak buat kerja ni lah. 8.1 dengan 8.2. Okey, boleh? Boleh. Jumlah soalan lebih kurang 5 saja. Ni 5 soalan. 3 soalan. Yang ni 2 soalan. Okey, pada masa yang akan datang, saya akan masuk pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, macam saya cerita tadi lah. Bila kita bagi nilai sesaran, kita bezakan dapat velocity ataupun hal laju. Kita bezakan lagi sekali, kita dapat acceleration. Pecutan. Tu kena, sebab tu dia panggil pembezaan lah. Lepas tu kalau kita belajar lagi, last kali kita akan lagi satu, iaitu kita akan belajar tentang pengamiran. Pengamiran ni dia patah balik. Dia bagi kita acceleration, kita kamirkan acceleration tu, kita dapat velocity ataupun hal laju. Kita kamirkan velocity, kita dapat sesaran balik yang asal. Macam itulah. Okey, jadi kita, dalam kes macam ni. Dia kamirkan A, dia dapat V. Dia kamirkan V, dia dapat
Dia kamirkan V, dia dapat S lah sepatutnya. Patah balik yang ni. Daripada A sampai S. Dia macam ni SVA. Nanti saya bagi tahu. Saya ajar awak. SVA. So dia P sini dia dia beza, dia patah balik, dia turun bawah, dia beza, dia naik atas, dia kamir. S tu apa? Sesaran, velocity dan juga acceleration. Okey, jadi kita akan buat ni nantilah. So untuk kelas yang akan datang saya akan masuk pembezaan hari Jumaat ni lah, pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, so saya tekat dulu kelas untuk hari ni. Saya minta maaf dengan pembuangan ataupun pembaziran masa yang berlaku di awal kelas tadi. Jadi saya harap awak masih dapat belajarlah sedikit sebanyak. Tolong angkat tangan kalau awak rasa okey je. Okey. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Selepas kelas ini, saya minta awak isi kehadiran lah dengan segera. Dan kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini insya-Allah. Okey. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir pada kelas saya hari ini. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terus Adam. Mandi dulu. Mandi Adam. Ish, Adam ni. Alamak. Cikgu dengar cikgu. Sorry cikgu, terima kasih. Okey, bye. Okay. Terima kasih cikgu. Okey. Bye Syairah. Sudah Syairah ni. Ada ke tak ada situ Syairah?